Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Jafilus, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saya kira masih belum terlambat untuk ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Moga Allah menerima semua amalan soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Satu impian yang kita semua nak ketika mana kita keluar bulan Ramadan, kita seperti bayi yang baru lahir, atau seperti kain putih bersih, diampunkan oleh Allah Azza wa Jal akan semua dosa kita. Maka itulah dambaan kita dan ketakutan kita. Kalaulah keluar bulan Ramadan, Allah tak ampunkan dosa-dosa kita. Sebab ada dalam hadis yang panjang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sa'idal mimbar, Nabi naik di atas mimbar. On the way nak naik di atas mimbar, tiba-tiba Nabi sebut, faqala amin, amin, amin. Nabi ulang 3 kali, amin, amin, amin. Maka kila ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar, sesungguhnya kami melihat engkau naik di atas mimbar, on the way nak naik ke atas mimbar. Fakulta amin, amin, amin. Kenapa engkau tiba-tiba sebut amin, amin, amin? Fakultu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya ketika mana on the way aku nak naik di atas mimbar, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fakul, dan malaikat Jibril mengatakan, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lah, dia keluar bulan Ramadan, tidak diampunkan Allah akan dosanya. Maka malaikat Jibril mendoakan, yang pertama adalah fadakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang kedua, wa ab'adahu Allah, Allah akan jauhkan rahmat baginya. Dan malaikat Jibril alaihi salam menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakul amin, katakanlah wahai Muhammad amin. Fakultu amin, maka aku sebut amin. Aku doakan
doa tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tidak diampunkan oleh Allah akan dosa-dosanya, akan dapat dua benda. Yang pertama adalah dimasukkan ke dalam neraka, dan yang kedua, wa ab'adahu Allah, dijauhkan rahmat baginya. Maka kita harapkan kita berada pada bulan Syawal, kita seperti kain putih, bayi yang bersih, dosa daripada apa-apa, dan kita keluar dalam keadaan kita diterima semua amalan yang kita buat pada bulan Ramadan. Itulah doa kita ketika mana kita melepasi bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah, Fiqh Muamalat, oleh Dr. Muhammad Zaki Yahfar Al-Yahya. Kita masuk bab yang baru, muka surat 35. Bab yang ketiga, Ariyah. Betul lagi? Betul. Baik. Muka surat 35, bab yang ketiga, bertajuk Ariyah. Definisi Ariyah mungkin kita pernah buat, tetapi definisi ini adalah definisi dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa muamalat. Ariyah dari sudut bahasa yang tidak dimuat naikkan dalam buku ini adalah perpindahan. Apa-apa bentuk perpindahan aset dinamakan ariyah. Para fuqaha mendefinisikan ariyah ialah seorang pemilik barang membolehkan orang lain memanfaatkan barang itu tanpa ada imbalan. Itu adalah ariyah. Allah rezekikan rezeki yang lebih, tapi dia tidak ada kemahiran. Allah bagi dia rezeki lebih, ada tanah yang banyak, tapi tak pandai menguruskan tanah yang ada padanya buah durian contohnya. Maka ketika itu dipindahkan ariyah tanah tersebut kepada si fulan ataupun si fulanah untuk menguruskan dalam tempoh yang dia tetapkan. Setelah selesai dipulangkan, tidak mengambil apa-apa imbalan. Walaupun dia gunakan ariyah tersebut mendapat keuntungan yang sangat besar. Pada tahun 2015, antara yang berlaku adalah seorang yang Allah rezekikan rezeki yang lebih, dia bagi tanah yang ada durian musangking, diuruskan dalam tempoh 2 tahun. Selepas 2 tahun dia serahkan kembali. Dia tanya berapa untung. Dia untung melebihi RM200,000. Maka RM200,000 tersebut adalah milik orang yang menguruskan ariyah. Tidak berhak untuk mengambil apa-apa upah ataupun imbalan. Hukum ariyah. Hukum ariyah sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah selalu menolong hamba-Nya selagi mana dia menolong saudaranya. Itu adalah pensyariatan ariyah, hukum ariyah. Dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, man kana fi haja akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang selalu berada pada hajat saudaranya, maka Allah Azza wa Jal akan berada pada hajatnya. Kadang-kadang kita ni, orang selalu senang dengan kita, minta tolong. Kita adalah orang yang paling senang untuk tolong orang lain. Maka ketika itu
kita ada hajat-hajat yang lain, Allah Azza wa Jal akan berada pada hajat kita. Kadang-kadang kita selalu tolong orang, anak-anak ataupun suami dan isteri jarang sakit. Itu antara Allah berada pada hajat kita ketika mana kita menolong orang lain. Dalam surah Al-Ma'un ayat 5 dan 7, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat Ariyah di sini adalah ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Antara tafsir ayat ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebut, dalam setiap rezeki kita sebenarnya adanya hak orang lain. Kalau orang yang kaya sampai satu tahap dia perlu keluarkan zakat. Tapi ada yang Allah ciptakan, anak Adam ini memang sampai dia meninggal dunia dia tak perlu keluarkan zakat. Tapi dalam rezeki yang sedikit itu sebenarnya ada orang yang lebih berhak untuk menggunakan duit tersebut. Itu adalah keberkatan rezeki. Kadang-kadang gaji mungkin cukup-cukup, baru kahwin, ada anak 2 orang, gaji RM2,000, isteri tidak bekerja, tak perlu keluarkan zakat, tak cukup. Tetapi ketika mana kita selalu sedekah, maka itu akan memberkati akan harta bagi orang yang memberi. Dan kalau kita menghalang ataupun tidak mengeluarkan duit kita kepada orang yang lebih memerlukan, maka itulah bukan konsep ariyah. Dan dalam buku ini tidak dimuat naikkan satu konsep ariyah adalah dalam hadis Nabi sebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'aran farsan min Abi Talhah farakibahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali meminjam seekor kuda dengan Abi Talhah dan Nabi menunggangnya. Itu adalah konsep ariyah. Nabi pinjam kuda Abi Talhah radhiyallahu anhu, Nabi tunggang, selesai Nabi pulangkan balik. Abi Talhah radhiyallahu anhu tidak meminta akan upah. Maka itu adalah konsep ariyah. Kewajipan mengembalikan barang pinjaman. Bukanlah ariyah ini kita bagi jadi milik kita, tetapi ketika mana selesai penggunaan itu perlu diserahkan kembali kepada orang yang memiliki ariyah. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Orang yang meminjam merupakan orang yang diberi amanah, yang tidak ada tanggungan atasnya, melainkan kerana kelalaiannya peminjam barang atau pihak pemberi pinjaman itu mensyaratkan penerima pinjaman harus bertanggungjawab. Konsep ariyah adalah ketika mana diberikan barang ataupun aset tersebut, orang yang menggunakan barang tersebut tidak perlu bertanggungjawab. Kecuali pada awal kontrak tersebut disebut, kalaulah atas kelalaian memang perlu diganti rugi. Keterangan dari Safwan bin Ya'la dari bapanya radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Ayah kepada Safwan bin Ya'la
radhiyallahu anhuma adalah Umayyah. Apabila sejumlah kurirku, iaitu utusanku, datang kepadamu, maka berilah kepada mereka 30 baju besi dan 30 ekor unta. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini pinjaman yang terjamin atau pinjaman yang tunai? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan, tetapi pinjaman yang tunai. Al-Amir As-Sana'ani dalam Subul As-Salam menjelaskan bahawa yang dimaksudkan kata madmunah, terjamin, ialah barang pinjaman yang harus ditanggung risikonya jika terjadi sebarang kerosakan dengan mengganti nilainya. Adapun yang dimaksudkan dengan kata muaddah, tertunai, ialah barang pinjaman yang mesti dikembalikan seperti asal, namun sekiranya ada kerosakan, maka tidak harus mengganti nilainya. Lebih lanjut beliau menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Safwan di atas menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahawa ariyah tidak harus ditanggung risikonya kecuali ada syarat sebelumnya, dan sudah dijelaskan bahawa pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat. Ariyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi pinjam barang, ambil manfaat, tak ambil upah, dan tidak bertanggungjawab kalaulah berlaku kerosakan. Berlaku pengecualian kalaulah awal kontrak ariyah tersebut disebut, kalau berlaku kerosakan atas kelalaian, maka perlu dipertanggungjawabkan, maka itu adalah benda yang berbeza. Dibenarkan dalam syarak, tetapi ariyah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi terus, gunakan dalam tempoh kontrak, ambil manfaat sebanyak mungkin, selepas selesai dikembalikan. Maka itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada soalan bab ariyah? Dan kita perlu tahu, ariyah ini salah satunya yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Tidak dibenarkan ariyah barang yang mudah rosak. Dia seorang yang kaya, contohnya ada kilang sabun, dia bagi ariyah untuk mengambil manfaat. Sabun buku contoh, dia bagi dalam 1 kilogram untuk diambil manfaat dalam tempoh 6 bulan. Selepas 6 bulan, 1 kilogram sabun dipulangkan, sudah pasti akan berkurangan. Sebab dia mengambil manfaat, sama ada dia jual ataupun dia jadikan sewa, tapi barang tersebut akan berkurang. Maka Dr. Wahbah Zuhaili tidak membenarkan ariyah barang yang mudah rosak. Haji. Baik. Soalan yang sangat baik. Walaupun sekecil ariyah, muamalat dalam topik ariyah ini adalah antara bab yang kecil. Itu sebab ariyah dalam buku ini sangat ringkas. Tetapi antara perjanjian orang yang memiliki ariyah dan orang yang manfaatkan, perlu ada hitam dan putih. Itu adalah jaminan ketika mana selesai perlu dipulangkan. Kalau sampai satu tahap tak nak pulang,
dah rasa untung banyak, boleh dibawa ke pihak pengadilan. Itu sangat penting. Tapi kebiasaan kita, kalau kawan kita rapat ataupun adik-beradik, jiran tetangga, kawan dah 20-30 tahun, kita tahu dia ada kemahiran, kita bagi. Tetapi Allah nak uji dia rasa seronok atas apa yang kita bagi, dia tak nak serahkan. Kita tidak ada hitam dan putih yang mengatakan kita bagi barang tersebut. Kalau tanah bolehlah sebut tanah tersebut atas nama kita. Kalau barang-barang yang lain, lebih baik adanya perjanjian hitam dan putih. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada, kita masuk bab yang baru, muka surat 39, bab yang keempat. Ini satu bab yang sangat menarik. Sudah pasti kita pernah membuatnya. Bab yang keempat adalah bertajuk hibah, ataupun kita sebut sebagai hadiah. Pengertian hibah. Hibah huruf ha di kasrah dan ba di fathah ialah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain pada masa hidupnya dengan percuma dan tanpa imbalan, bayaran mahupun balasan. Itu adalah hibah. Bagi hadiah, tidak mengharapkan hadiah tersebut dibalas balik. Dia balas balik hadiah, itu adalah benda yang terpuji. Itu adalah hibah. Baik. Anjuran melakukan hibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Wahai para wanita muslim, janganlah sekali-kali seorang jiran tetangga perempuan berasa hina memberikan kepada jiran tetangganya yang perempuan walaupun sekadar hujung kaki kambing." Itu adalah konsep hibah ataupun hadiah. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke tanah Arab, kalau ada kawan-kawan orang yang Arab, jemputan tu biasanya ditulis. Ada buat kambing golek ke, ayam golek ke, ada tulis. Dan ketika mana ditulis, dijemput, walaupun memberikan hujung kaki kambing, maka itu adalah hibah ataupun hadiah. Janganlah berasa malu ataupun hina. Itu adalah konsep hibah. Sekecil-kecil benda dan sebesar-besar benda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saling memberi hadiahlah antara kamu, nescaya kamu akan saling mencintai." Ini hadis yang selalu kita dengar. Nabi sebut tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka akan berputiknya rasa saling kasih dan sayang. Kita balik rumah, sebelum nak tidur, isteri sediakan supper ataupun minum malam. Suami rasa sangat bahagia. Dah kahwin 25 tahun, pertama kali ada minum malam, contoh. Maka itu adalah hibah ataupun hadiah isteri kepada suami. Esok pagi isteri nak pergi ke kerja, tengok suami sediakan sarapan, membalas-balas hadiah, membalas-balas benda yang baik. Maka isteri pun rasa sangat bahagia, sangat suka. Dalam tempoh 25 tahun dah kahwin, pertama kali suami sediakan sarapan. Kalau kita buat begitu, maka akan berputiknya rasa kasih dan sayang. Menerima hibah, pemberian yang sedikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jika aku diundang untuk menghadiri jamuan satu lengan kambing, nescaya ku terima, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadir. Nabi tidak pernah menolak ataupun tidak hadir akan undangan, kecuali Nabi uzur. Walaupun diisytiharkan satu lengan kambing, itu adalah pemberian hibah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadir. Hadiah yang tidak boleh ditolak. Ada tak hadiah yang kalau kita dapat, kita tak boleh tolak? Dari Azrah bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah datang menemui Sumamah bin Abdullah, lalu dia memberi minyak wangi kepadaku. Dia berkata, adalah Anas radhiyallahu anhu tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Dan dari Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Okay, Nabi dapat sekecil-kecil hadiah minyak wangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolaknya. Dalam banyak hadis sebut, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang pemberiannya tidak boleh ditolak. Salasun la turaddu, 3 perkara yang tidak boleh ditolak kalau orang bagi hadiah. Yang pertama, al-wasaid, sandaran ataupun bantal. Yang kedua, wad-duhnu, sejenis minyak wangi. Dan yang ketiga adalah wal-laban, iaitu susu. Itu adalah benda yang tidak boleh ditolak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah memang Nabi akan terimalah. Nabi tidak pernah menolak hadiah. Yang Nabi tak boleh nak terima, dan Nabi tak boleh untuk, walaupun menganggap benda itulah benda tidak baik, Nabi memang tidak boleh menerima sedekah. Sedekah, zakat, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Kalau keturunan Nabi, susu galur Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah boleh terima sedekah ataupun zakat? Habaib yang betul-betul keturunan Nabi, boleh tak terima sedekah ataupun zakat? Pun tidak boleh. Hadiah boleh, tetapi ada kelonggaran. Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Jordan membenarkan keturunan Nabi Ahlul Bait untuk menerima zakat kalau mereka adalah kategori asnaf. Boleh. Tapi kebanyakan pendapat mengatakan kalau keturunan Nabi memang tidak boleh menerima zakat ataupun sedekah. Keturunan Nabi boleh menerima, yang pertama adalah harta rampasan perang. Kita sebut sebagai ghanimah. Sangat banyak. Kalau kita baca dalam surah Al-Anfal, ketika mana mereka bertanya tentang harta rampasan perang, kulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah wahai Muhammad, harta rampasan itu untuk Allah dan Rasul. 1/5 harta rampasan perang ghanimah adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isterinya. Itu boleh Nabi terima. Yang kedua adalah hadiah, dan yang ketiga adalah fa'i, ataupun kita sebut harta rampasan tidak berlaku peperangan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terima. Kalau ikut, kita pernah belajar sirah, Nabi ikut perang, Nabi mengepelai ketua peperangan sebanyak 19 kali.
Satu peperangan sahaja Nabi kalah. Dalam peperangan Uhud 18 kali menang. Tapi Nabi SAW dan isteri-isterinya hidup dalam keadaan yang serba ringkas, zuhud. Sebab apa? Selepas habis peperangan, 1/5 dilonggokkan di depan rumah isteri-isteri Nabi. Sebelum nak masuk ke rumah, Nabi memanggil orang yang lebih layak. Nabi memberikan semua harta rampasan perang, ghanimah. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Membalas hibah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW menerima hadiah, dan biasanya baginda SAW membalasnya. Orang yang paling utama menerima hibah. Siapakah orang yang paling utama dan layak menerima hibah? Mungkin Allah kurniakan rezeki kita terbatas, tapi ramai orang nak, atau ramai orang yang layak. Maka siapakah yang paling layak? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai 2 jiran tetangga, lalu yang manakah yang kuberikan hadiah? Maka baginda SAW menjawab, yang pintunya lebih dekat kepadamu antara mereka berdua. Maka itu yang lebih layak. Nabi SAW sering sekali mengingatkan para isterinya, kalau masak mesti lebihkan kuah, kerana orang yang menghidu apa yang kita masak adalah berhak untuk merasainya. Maka itu adalah hak jiran. Tapi kalau barang keperluan makanan kita agak kurang, maka orang yang lebih hampir, pintu yang lebih hampir dengan rumah kita, maka itu yang lebih berhak. Dari Quraib, bekas hamba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Maimunah binti Al-Haris memaklumkan kepadanya. Maimunah binti Al-Haris adalah isteri Nabi SAW yang wafat seusia 79 tahun. Pernah memerdekakan seorang budak perempuan yang dihamilkan oleh tuannya tanpa izin Nabi SAW. Kemudian tatkala tiba hari yang menjadi gilirannya Maimunah binti Al-Haris, maka ia berkata, ya Rasulullah, tidaklah engkau tahu bahawa saya telah memerdekakan budak perempuanku? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalau engkau berikan ia kepada paman-pamanmu, pakcik-pakcikmu, nescaya pahalamu lebih besar. Okey, dah merdekakan seorang hamba, nak bagi kepada siapa? Maka Nabi SAW menyarankan bagi kepada orang yang paling hampir. Maka itu yang paling hampir ketika itu adalah pakcik-pakcik kepada Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Baik. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau kita bagi hadiah, kita tidak mengharapkan balas. Itu pada pandangan mazhab kita. Tapi kalau tuan-tuan biasa pergi ke negara yang pandangan mazhab Maliki ataupun Hanafi, berbeza. Selagi mana hadiah tidak dibalas, maka dia boleh tuntut hadiah tersebut. Itu agak keraslah. Tapi ada sandarannya. Dipegang pada hadis Nabi sebut, al-wahibu ahaqqun bihibatihi ma lam yuthab. Hadiah yang diberikan itu dia berhak selagi mana tidak dibalas hadiah yang lain. Kalau di Mesir itu, sebahagian yang ikut mazhab Maliki itu agak keras. Pelajar Malaysia kurang duit, kita minta orang-orang Arab yang kaya ni bagi hadiah bola, kita terima, kita main sampai rosak. Maka dia datang, dia tanya mana bola tersebut. Kita kata dah rosak. Dia kata kenapa tak balas.
Sebab budaya mereka menjadikan mazhab itu kalau bagi hadiah kena balas. Tapi pada pandangan mazhab kita tidak perlu balas. Nak balas itu benda yang terpuji. Pengharaman sikap mengutamakan sebahagian anak dalam hibah, adakah dibenarkan oleh syarak? Kita nak bagi alung, angah lebih berbanding dengan anak yang bongsu, iaitu ucu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayahku pernah mensedekahkan sebahagian hartanya kepadaku. Kemudian ibuku Amrah binti Rawahah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak redha terhadap sedekah ini sehingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan sedekah yang kuterima ini kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ayahku, apakah engkau lakukan hal ini terhadap seluruh anakmu? Jawabnya, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian ayahku kembali pulang, lalu dia membatalkan sedekah itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, maka kalau begitu janganlah engkau menjadikan diriku sebagai saksi, kerana sesungguhnya aku tidak mahu menjadi saksi atas perbuatan yang sewenang-wenang. Dalam riwayat yang lain lagi disebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu berasa senang apabila mereka, anak-anakmu itu, sama-sama berbakti kepadamu? Dijawab, ya, sudah tentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kalau begitu janganlah kamu bersikap pilih kasih. Maka tidak dibolehkan, tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melebihkan anak yang pertama dan kedua berbanding dengan anak-anak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bagi hadiah yang berbeza-beza anak-anak kita dan semua suka dan semua setuju, maka itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini berlaku ketika mana ada anak-anak yang lain merungut, dia dapat kurang berbanding dengan yang lain. Maka Nabi SAW suruh membatalkan sedekah itu ataupun hadiah itu, dipulangkan, maka diberikan hadiah yang sama. So sekarang ini adalah benda yang berbeza. Anak sulung dah dewasa, dah kahwin, perempuan, kita ada rezeki lebih, bagi rantai emas. Anak yang kedua tengah belajar, kita bagi duit RM500, dia gembira. Dan anak yang ketiga, bongsu, kecil, kita beli anak patung sahaja. Ketiga-tiga meredai, suka akan hadiah yang diberikan tanpa murungut, maka itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak halal seseorang mengambil kembali pemberiannya dan tidak pula membelinya. Yang istilah kita sebut sebagai beruk siku. Bagi hadiah, ambil balik. Bagi hadiah, esok gaduh, minta balik. Maka apakah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi kita tidak ada perumpamaan yang lebih buruk lagi daripada orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Maka itu diibaratkan bagi orang yang beruk siku, bagi minta balik, ya. Maka syarah hadis ini sebut, kebanyakan ulama hadis sebut, Allah gambarkan dua benda yang kotor
bagi orang yang mengambil balik benda yang dia bagi. Yang pertama adalah anjing, binatang yang kotor, yang najis. Dan kedua adalah muntahnya. Dia keluarkan benda kotor, dia telan kembali. Dari Zaid bin Aslam, dari bapanya radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah membelikan seseorang peralatan kelengkapan untuk jihad di jalan Allah yang diletakkan di atas belakang kuda. Lalu peralatan tersebut hilang. Kemudian aku bertindak hendak membelinya darinya, dan aku menduga dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah engkau beli barang itu walaupun dia memberi kepadamu dengan harga 1 dirham. Maka sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing menelan muntahnya. Bukan saja bagi hadiah minta balik seperti anjing yang menelan muntahnya. Bagi hadiah nak beli dengan harga yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, itu juga diibaratkan seperti anjing yang menelan muntahnya. Pengecualian dari ketentuan di atas ialah pemberian seorang ayah yang memberi kepada anaknya. Kita habiskan bab yang kecil ini. Berlaku pengecualian kalau ayah ataupun ibu bagi hadiah kepada anak, nak tarik balik hadiah tersebut, maka tidak dikategorikan seperti anjing yang menelan muntahnya. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan bahawa hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tidak halal bagi seorang lelaki yang memberi sesuatu kemudian memintanya kembali, melainkan seorang ayah menarik kembali pemberian yang dia berikan kepada anaknya. Jika pihak yang diberi hadiah mengembalikannya, maka tidak mengapa pihak pemberi hadiah mengambilnya kembali. Bagi hadiah, tak minta pun orang tu nak bagi balik, maka itu benda yang dibenarkan dalam Islam. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah sembahyang pada sehelai kain yang bergaris-garis. Lalu seketika baginda melihat pada garis-garisnya. Tatkala selesai sembahyang, baginda bersabda, bawalah kain ini kepada Abi Jaham dan bawakanlah untukku kain tebal yang polos dari Abi Jaham, kerana sesungguhnya ia kain yang bergaris-garis tadi membuatku lalai dari sembahyang. Nabi SAW dapat hadiah kain ataupun satrah, kita sebut sebagai sejadah. Nabi guna, ada garis-garis. Nabi merasakan tidak khusyuk, maka Nabi meminta untuk dipulangkan kepada Abi Jaham. Itu dibenarkan di dalam Islam. Dari Sa'ad bin Jatamah Al-Laiti, beliau ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau pernah memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keldai liar di daerah Abwa atau di Wadan. Ketika itu baginda sedang berihram, lalu baginda menolaknya. Sa'ab berkata, ketika baginda melihat rasa kesal pada wajahku kerana baginda mengembalikan hadiahku kepadaku, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami benar-benar tidak layak menolak hadiahmu, namun kami dalam keadaan berihram. Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah, tetapi ketika mana Nabi sedang khusyuk mengerjakan ibadah berihram, maka Nabi menolak hadiah tersebut. Wallahu a'lam.
InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan habiskan bab ini, dan kita akan tulis sedikit perbezaan antara hibah. Yang selalu kita agak keliru adalah hibah, faraid dan wasiat. Nah, ini adalah 3 perkara yang berbeza. Hibah ini ketika mana masih hidup, faraid ketika mana meninggal dunia, dan wasiat juga ketika mana meninggal dunia barulah berkuat kuasa. Wallahu a'lam. Ada soalan? Haji. Baik. Ada 2 soalan di situ. Yang pertama, Haji tanya, kalau hadiah yang wajib diterima kita tolak, apakah hukumnya? Tadi berdasarkan hadis ini, Nabi SAW tidak pernah menolak minyak wangi, susu dan bantal. Maksudnya, yang dimaksudkan di dalam hadis ini, Nabi tak pernah tolak hadiah. Apa yang orang bagi, Nabi akan terima, kecuali sedekah dan zakat. So kalau kita menolak hadiah tersebut, tidaklah sampai berdosa, tapi benda yang tidak baik. Adapun begitu, soalan Tuan Haji yang kedua, kalau si fulan memberi hadiah, contohnya susu biasanya untuk minum, dan kita takut ada benda yang tidak baik. Kalaulah masyhur, maklum, orang yang memberi hadiah ini orang yang ada sejarah benda yang tidak baik, maka kita menolakkan itu benda yang dibenarkan. Kita tolak hadiah tersebut sebab kita tahu mungkin pernah berlaku sebelum ini dan dia mungkin mengaku, maka kita tolak benda tersebut adalah benda yang tidak berdosa lah. Seeloknya kita terima, kita nak buang pun bolehlah. Itu atas kapasiti kita sebagai penerima hadiah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya kira itu sahaja. Masih belum terlambat untuk saya mengajak semua untuk berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Nabi SAW sangat menganjurkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sebut, man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, mereka ganjarannya seperti berpuasa sepanjang tahun. Maka sangat elok bagi kita untuk cuba berpuasa dalam Syawal yang berbaki, 6 hari yang berbaki. Apa yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.